kan. Kemudian bantuan kenapa BN boleh berpaling tandah dan apa implikasi kalau BN berpaling tandah daripada kerajaan Madani ini. Ada yang bertanya, kawan saya bertanya tadi, boleh tahan lama ke kerajaan ni, dia kata soalan tersebut. Saya dah jawab semalam, tapi malam ni saya elaborate lebih panjang lagi. Sebelum itu saya nak bawakan kenyataan daripada Sarawak dahulu, bahawa Sarawak sudah menerima 92 projek persekutuan bernilai 1.092 bilion dalam tempoh yang agak pendek, tak lama, agak singkat. Dalam tempoh yang agak pendek ini, Sarawak berjaya menerima satu jumlah satu jumlah dana yang banyak daripada persekutuan, menafikan sebarang dakwaan daripada masa kita berkempen dahulu kan, kalau PKR memerintah maka dengan itu tidak akan dapat apa bantuan Sarawak dan sebagainya, melaya curi hasil kita. Sekarang ini alhamdulillah terbukti dibawa oleh PMX kita, Perdana Menteri yang ke-10 kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pembangunan di Sarawak itu dibagi direct, malah sebarang peruntukan ataupun sebarang projek di bawah 50 juta tidak pernah dalam sejarah Sarawak, tuan-tuan. Sejak 1963, projek bawah 50 juta Sarawak mempunyai hak untuk menentukan projek tersebut, dan 92 projek sudah diterima dengan perbelanjaan ataupun nilaian projek hampir lebih 1 bilion ringgit. Kita dengar daripada TV Sarawak atau TVS. Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak telah menerima senarai 92 projek infrastruktur bernilai 1.092 bilion ringgit daripada Kerajaan Persekutuan. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Uga Ambas berkata senarai itu diterima susulan keputusan Kerajaan Persekutuan memberi kuasa kepada Sarawak dan Sabah melaksanakan projek pembangunan bernilai bawah 50 juta ringgit awal tahun ini. So kalau kita tengok tuan-tuan, seperti yang saya tunjukkan tadi, projek bernilai 50 juta, bawah 50 juta untuk Sabah dan Sarawak, kerajaan negeri mempunyai kuasa untuk menentukan ataupun untuk meluluskan projek tersebut. Perbelanjaan untuk Sabah ada lebih kurang 6 bilion dan Sarawak ada 5 bilion, dan 1 bilion telah digunakan. Jadi ini antara perkara yang kita ucapkan dahulu kan, bila orang duk sebut kalau masa tu kita pembangkang memerintah, PKR memerintah, tu saya pakai Sarawak dan baju parti keadilan malam ni kan. Ini Sarawak, ini keadilan, ni Sarawak. Saya pakai baju ni malam ni nak menunjukkan bahawa daripada segi pemerintahan itu kita boleh membawa reformasi yang lebih baik sebenarnya. Kita boleh membawa perubahan yang lebih baik. Yang paling penting adalah bagaimana kita nak mendepani, kita nak memastikan bahawa rakyat Sabah, Sarawak, Semenanjung Malaysia dan seluruh Malaysia ini mendapat kemajuan tanpa berlaku korupsi. Tanpa berlaku korupsi. Ini perkara yang amat penting. Kerana korupsi itulah sebenarnya yang banyak membunuh dan merosakkan pembangunan dan merencatkan pembangunan yang berada di Sabah dan Sarawak, tuan-tuan. Sebab itu kita cerita tentang Kelantan lah baru ni kan. Saya cerita tentang Kedah je, Kelantan. Baru ni saya terbaca satu artikel daripada Nick Amar. Dia kata, ni lawak jugalah saya kata. Dia kata apa? 30 tahun PAS memerintah, masalah air di Kelantan ni salahnya adalah salah UMNO. Saya macam saya gelak, tuan-tuan. 30 tahun PAS memerintah, masalah air di Kelantan adalah disebabkan oleh UMNO. Kan, dia punya pusing tu jauh gila, dia punya pusing, tuan-tuan. Masalah air di Kelantan 30 tahun disebabkan oleh UMNO. Kita pelik. Tak, tuan-tuan, 30 tahun dia memerintah, dia perlu 7 bilion untuk nak selesaikan masalah tu. Kalau dalam tempoh 30 tahun tu, saya rasa kerajaan negeri dah boleh kumpul 7 bilion untuk selesaikan masalah tu. 30 tahun tak boleh selesaikan masalah ini. Ni saya bawakan dekat Facebook itu kan. 2 tahun bayar bil saja-saja. Di Gua Musang seramai 150 penduduk, Desa Seri Mutiara dari rancangan Muhammad Fadli menggunakan air tandahan hujan apabila air tandak bukit menjadi keruh di Desa Seri Mutiara RKT Kesedar Renok baru. Kan? Yang ini, tuan-tuan. Yang ni dia kata, ini Kelantan, saya anak Kelantan tulis, dia kata menu rahmatullah, roti bakar dengan simen. Tetapi bila bab air ni, dia tak ada pula roti bakar dengan simen, tuan-tuan. Senyap je, tak berbunyi langsung. Yang ni dekat Tanah Merah, ini Mac 26 Mac. Ketiadaan air sukakan lebih 500 penduduk di bulan Ramadan. Tanah Merah, ketiadaan air yang bermula 2 hari sebelum Ramadan
di Kampung Layang Pupuyu menyukarkan kehidupan hampir 500 penduduk di kawasan berkenaan. Hampir 500 penduduk di kawasan berkenaan. Kita tengok lagi, Syawal di Kelantan terganggu akibat kekurangan bekalan air. Abim Kelantan menggesa kerajaan negeri untuk campur tangan tangani isu yang belum selesai sepenuhnya. Serik Raya Tampat Air di Kelantan pada 29 April hari ini tuan-tuan. Berita, saban kali tibanya musim perayaan, isu ketiadaan air bekalan air di Kelantan sudah acap kali kedengaran. Kemudian pada 21 April 2023, berita dalam seminggu yang lepas, 2,000 penduduk Pengkalan Kubur Tumpat beraya tanpa air bersih. Rosnani Mat Roni terpaksa membasuh pinggan menggunakan air dari parit dan air boring yang busuk ketika ditemui di rumahnya di Kampung Kubang Sawah, Pengkalan Kubur Tumpat, Kelantan daripada utusan. Penduduk resah berdepan masalah gangguan bekalan air Tanah Merah. Lebih 2,000 penduduk, ini saya sebut tadi, Layang Pupuyu dan Kampung Kuala Kajang berdepan kesukaran air dan sebagainya. Dan tuan-tuan, apa jawapan kerajaan negeri Kelantan terhadap masalah air ini? Dia kata, ini semua adalah kesalahan UMNO. Ini semua adalah kesalahan UMNO, katanya. 30 tahun memerintah, salahnya salah UMNO. Macam apa kata Sanusi semalam? Bila, bila masalah air di Kedah tidak boleh diselesaikan. Ini semua salah kerajaan terdahulu. Bukan Sanusi cakap. JKA Kedah kata, ini semua salah kerajaan terdahulu. Dia memerintah 3 tahun. Bukan salah dia. Salah kerajaan terdahulu. Habis apa yang dia buat? Goyang kaki. Apa yang dia buat? Selaku Menteri Besar, apa yang dia buat selama 30 tahun nak menyelesaikan masalah air di Kelantan ni? Tuan-tuan, air di Kelantan dia ada beberapa perkara. Satu, kerana penggunaan yang amat tinggi sewaktu hari raya. Penggunaan yang amat tinggi sewaktu hari raya kerana ramai balik ke kampung. Itu kita akan faham. Jadi penggunaan itu lebih daripada biasa. Jadi kapasiti untuk nak memproses air bersih itu lebih daripada biasa. Itu kita faham. Yang pertama. Yang kedua adalah masalah piping yang lama. Masalah piping yang lama lebih 20-30 tahun tidak diganti. Jadi berlaku pecah bila pecah pipe bercampur air dekat kawasan mungkin Sadar umpamanya ataupun air rawatan air Kelantan bersih. Disalurkan dalam pipe itu bersih. Ini saya boleh kata bersih. Tetapi apa yang berlaku adalah bila pipe tu bocor, berkarat sampai kepada pengguna, lain jadilah air teh tarik kurang manis atau air karat kurang manis di negeri-negeri Kelantan dan negeri-negeri Kedah. Malah Menteri Besar Kelantan sendiri kata mereka memerlukan 7 bilion untuk nak menyelesaikan masalah air di Kelantan. 7 bilion. 30 tahun memerintah, mereka hanya boleh cakap perlu 7 bilion. Tapi bagaimana mereka nak mendapatkan 7 bilion? Tak ada siapa bagi solution di dalam kerajaan negeri Kelantan itu sendiri. Sebab itu hari itu dalam Sinar Harian sewaktu saya kena interview kan, pengacara tu moderator tanya saya, adakah PAS memerintah? Adakah kalau PAS memerintah negeri akan mundur? Saya kata tak semudah itu. Bukan PAS memerintah negeri akan mundur. Dia orang di dalam PAS tu. Dia bukan PAS saja, siapa-siapalah. Ke UMNO, ke PKR, ke siapa. Dia manusia. Kompetensi. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita sakit, ni saya nak cerita. Kalau kita sakit, katalah kita sakit jantung, kita pergi hospital, kena bedah jantung. Siapa yang bedah tuan-tuan? Ustaz ke yang bedah? Ulama ke bedah? Yang bedah kita siapa? Pakar jantung, pakar bedah. Kalau kita patah kaki, siapa yang akan rawat kita? Pakar tulang. Kalau kita contohnya kita nak pasang elektrik, siapa yang pasang? Ustaz ke ulama ke? Tak, pakar elektrik. So kalau kita nak pentadbiran satu-satu negeri, ulama tak cukup tuan-tuan. Tidak ada syarat pentadbiran tu mesti ustaz, mesti ulama. Tak ada. Syaratnya mestilah seseorang yang ada 2 ciri, berkebolehan dan seseorang yang boleh dipercayai, trustworthy. Tak semestinya dia ulama, ustaz, tok guru, syekh, maulana, maka dia boleh jadi pemimpin yang hebat. No. Ini bukan prinsip ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah tidak memandang kepemimpinan dan pemimpin itu hanya melihat kepada status ulama, ustaz, tok guru. Tak. Yang penting, adakah dia mempunyai kebolehan, kecerdikan, kepantasan untuk berfikir dan juga untuk dia nak menyelesaikan masalah rakyat. Itu yang lebih penting. Sebab itu kalau kita nak letak orang pada tempat dia. Macam hadis Rasulullah katakan, kalau kita letak orang kita letak orang itu bukan pada tempatnya, tunggulah kehancuran.
Dia bukan masalah parti PAS. Dia tak boleh buat apa. Dia orang di dalam parti PAS tu. Saya tak nampak orang-orang di dalam parti PAS yang boleh berfikir dengan kritis macam mana nak selesai masalah air, masalah jalan raya, masalah setiap tahun nak kena jam. Masalah-masalah itu tak ada langkah penyelesaian yang tuntas. Tak ada langkah penyelesaian yang tuntas. Oh, isu royalty is PAS sendiri tahun 2021 mengatakan Kelantan tidak layak dapat royalty. Ini bukan bukan Pakatan Harapan cakap, ini bukan UMNO cakap. Pada tahun 2021, Zafrul pada ketika itu Menteri Keuangan Perikatan Nasional di mana PAS ada di dalamnya mengatakan bahawa Kelantan tidak layak dapat royalty kerana Akta Wilayah Laut 2012 yang diluluskan mengatakan bahawa sebarang carian laut bawah atas 3 nautical mile bukan milik royalty, tidak layak negeri mendapat royalty. Dan juga minyak Kelantan itu bukan berada di perairan Kelantan tetapi di perairan di mana dikongsi bersama dengan Thailand. Okey, tolak tepi royalty tuan-tuan. 30 tahun kita tanya soalan yang sama. 30 tahun tak boleh selesai masalah tu. Kenapa? Cerita air Kelantan ni tiap tahun, tiap kali mesti cerita yang sama akan keluar. Tiap kali cerita yang sama akan keluar. Jadi kita macam pelik lah kan. Peristiwa yang sama akan keluar tetapi Exco naik gaji. Exco naik gaji tuan-tuan. Exco cepat naik gaji. Mercedes kena tukar. Tetapi dari segi air, dari segi kemudahan asas, tak tuan-tuan. Tuan-tuan faham tak pemerintahan Islam itu apa? Pemerintahan Islam itu bukan sekadar hudud, bukan sekadar kisas, bukan sekadar takzir. Menyediakan bahan asas keperluan rakyat itulah benda yang paling asas dalam pemerintahan Islam. Tak payah sembang gubang tentang Islam, tetapi benda asas kita tak boleh sediakan untuk rakyat. That is the problem on its own. Habis.